lain, keperluan tambahan untuk penyelenggaraan kos operasi, utility, ops daulat dan lain-lain yang merupakan keputusan baru kerajaan 1.5787 bilion ataupun 10.5%, yang menjadikan jumlahnya 15.014 bilion. Lepas yang dipertua, perkara yang detail yang dinyatakan oleh ahli-ahli yang berhormat telah kita catat dan kita akan mengambil tindakan yang mana kita rasa perlu untuk diambil tindakan, dan cadangan-cadangan itu amat kita hargai. Mengenai rakan-rakan yang berhormat yang menyatakan tentang petunjuk-petunjuk ekonomi, khasnya yang berhormat Yasin dan rakan-rakan berhormat yang lain, suka cerita dimaklumkan bahawa Malaysia mencatat kadar pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar yang lebih tinggi sebanyak 4.3% pada suku kedua 2013 berbanding 4.1% pada suku pertama 2013, meskipun berhadapan dengan persekitaran luar yang tidak menentu. Pertumbuhan negara ini adalah lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di rantau ini, dengan KDNK Indonesia dan Thailand masing-masing berkembang lebih perlahan pada 5.8% dan 2.8% berbanding 6% dan 5.4% pada suku pertama 2013. Menyedari ketidaktentuan yang berlarutan dalam ekonomi global ini, unjuran pertumbuhan KDNK 2013 Malaysia telah disemak semula kepada antara 4.5% hingga 5%. Semakan semula ini juga adalah sejajar dengan keputusan yang dibuat oleh IMF yang menyemak semula unjuran KDNK dunia bagi tahun 2013 kepada 3.1% berbanding 3.3% sebelum ini. Walaupun begitu, kita percaya Malaysia masih lagi boleh mencapai status negara maju. Ini kerana prestasi ekonomi negara terus berkembang dan disokong oleh asas ekonomi domestik yang kukuh, terutamanya perbelanjaan permintaan domestik. Permintaan dalam negeri mencatat kadar pertumbuhan yang tinggi sebanyak 7.3% pada suku kedua 2013, disokong oleh peningkatan perbelanjaan penggunaan swasta sebanyak 8%, berikutan pasaran kerja yang stabil dan pertumbuhan pendapatan yang berterusan. Sementara itu, Kakitaan Awam pula telah menerima kenaikan satu tangga gaji mulai 1 Julai 2013 dan ini dapat merancakkan lagi aktiviti penggunaan swasta. Satu yang pertua, hal-hal yang terperinci yang ingin saya nyatakan di sini, antaranya ialah yang dinyatakan oleh YB Seputih. Pertanyaan berhubung status kanak-kanak yang dilahirkan di luar perkahwinan ibu bapa di mana ibu adalah bukan warga negara. Bagi kanak-kanak yang dilahirkan di luar perkahwinan ibu bapa atau anak tidak sah taraf, status kewarganegaraan kanak-kanak tersebut adalah mengikut status kewarganegaraan ibunya, merujuk pada Seksyen 17 bahagian 3 jadual kedua Perlembagaan Persekutuan. Sehubungan itu, sekiranya ibu kanak-kanak bukan warga negara, ibu atau bapa atau penjaga kanak-kanak perlu memohon kewarganegaraan untuk kanak-kanak di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan, iaitu dalam keadaan khas dengan syarat kanak-kanak berumur di bawah 21 tahun. Sekiranya ibu kanak-kanak adalah warga negara, semasa pendaftaran kelahiran, pihak Jabatan Pendaftaran Negara akan memasukkan status kanak-kanak tersebut sebagai warga negara di dalam sijil kelahiran kanak-kanak. Sekiranya kelahiran berlaku di luar negara dan ibu kanak-kanak adalah warga negara, ibu tersebut atau penjaga kanak-kanak hendaklah memohon pengesahan taraf kewarganegaraan bagi kanak-kanak tersebut di bawah perkara 14 Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya, Yang Berhormat Seputih. Minta penjelasan. Okey, sekarang terdapat ni beberapa kes yang mana yang ibu kepada kanak-kanak itu adalah warga asing. Lepas tu dia berkahwin dengan warga Malaysia yang mana biological father untuk kanak-kanak itu. Terdapat ni beberapa kes macam ini. Tapi sampai sekarang JPM pun tak bagi mereka surat kewarganegaraan ataupun surat beranak ataupun identity card bagi kanak-kanak itu, sehingga mereka tak dapat masuk sekolah dan menghadapi berbagai masalah. Saya rasa dari segi ini yang JPN harus lebih simpati lah, ambil pendirian yang kemanusiaan terhadap kanak-kanak itu. Kalau mereka sudah berkahwin dan papa itu memang biological father dan memang dia adalah warga Malaysia, bagilah kewarganegaraan kepada kanak-kanak itu. Boleh tambah sikit? Ya, Ibu Mak, saya pun ada masalah serupa di kawasan saya. Ini yang peliknya. Dia memang orang di Kinabatangan,
tapi anak-anak dia tidak ada, lambat pendaftaran dia oleh ibu bapa dia, sebab maklumlah perhubungan, tetapi terikat dengan peraturan pendaftaran negara itu sendiri, yaitu RCI di Sabah sedang beroperasi. Jadi apa-apa urusan kena selesaikan RCI. Bayangkan kalau RCI ini, Suruhanjaya Diraja ini selesai 7 tahun, bermakna anak itu membesar tidak beridentiti, susah nak ke sekolah. Jadi peraturan sebegini ini membebankan rakyat. Kalau bagi saya cadangkan RCI lah, tetapi pengurusan seharian begini kena diteruskan. Kenapa pula libatkan RCI dengan ini? Wakil rakyat sudah sahkan, ketua kampung sudah sahkan, ini orang kita, orang sendiri, pandai cakap sungai, tak juga boleh dia bagi. Ini rasa saya tindakan yang amat terlalu janggal lah, dan merugikan rakyat, merugikan negara, merugikan untuk pilihan raya akan datang. Terima kasih kepada Yang Berhormat Seputih dan Kinabatangan. Dan saya kira kes itu berlaku di pelbagai tempat, termasuk di Pontian. Saya sendiri menerima beberapa permohonan daripada rakyat mengenai hal yang sama. Kebanyakannya saya bawakan kepada peringkat menteri, ada sebahagiannya selesai, ada sebahagiannya ditangguhkan untuk mendapatkan dokumen yang tepat. Oleh kerana itu saya mencadang supaya Seputih dan Kinabatangan membawa kes-kes yang tertentu itu kepada pihak menteri, dan saya kira mereka akan boleh menyelesaikan dengan segera, termasuk pada ahli-ahli parlimen yang lain. Masalahnya, menteri sudah lulus pun, pengarah cakap tunggu RCI juga. Apa ini? Ini yang saya rasa ini tidak betul lah, tindakan daripada Jabatan Pendaftaran ini tidak betul, dan mereka kena diperbetulkan mentaliti dia. Saya setuju lah. Bukan tukar menteri, tukar pegawai. Kalau pegawai begini tidak ikut cakap menteri, tukar itu pegawai. Kalau pegawai ini di bawah saya tukar dia 24 jam. Terima kasih Kinabatangan. Ahli Yang Berhormat Seputih juga membangkitkan adakah anggota keselamatan negara yang cedera atau meninggal dunia semasa bertugas dilindungi insurans. Semasa pembentangan bajet 2013, kerajaan bersetuju menyediakan skim perlindungan insurans berkelompok kepada anggota tentera, polis dan bomba yang sedang berkhidmat. Skim ini memberi had perlindungan sehingga RM15,000. Ini merupakan inisiatif tambahan selain manfaat sedia ada, iaitu pencen hilang upaya, pencen tanggungan dan bayaran ex gratia. YB Justin memohon peruntukan tambahan LHDN diperincikan. Jumlah LHDN peruntukan tambahan ialah 606.9 juta. Perinciannya ialah imbuhan tahunan 396 juta, imolumen pelarasan gaji 189.3 juta, perkhidmatan lesen dan talian sistem perkomputeran seperti sistem kerangka utama, Microsoft, gudang data dan lain-lain 21.6 juta. Kelulusan untuk imbuhan tahunan adalah pada awal tahun 2013, manakala kelulusan untuk pelarasan gaji pada suku tahun keempat tahun lepas. Kedua-dua kelulusan tersebut berlaku selepas penyediaan pembentangan bajet 2013 dan peruntukan baginya tidak sempat dimasukkan dalam bajet 2013. Kemudian Jasin juga mohon perincian anggaran pendapatan LHDN pada 2013. Bagi tahun 2013, anggaran kutipan hasil LHDN ialah sebanyak 129 bilion. Langkah-langkah yang telah diambil oleh LHDN untuk meningkatkan kutipan cukai pendapatan adalah: yang pertama, pemantapan jabatan dan bahagian berkaitan industri yang dikenal pasti mempunyai potensi meningkatkan kutipan cukai pendapatan seperti sektor petroleum dan meningkatkan keupayaan mengendalikan case transfer pricing. Langkah berkaitan adalah meningkatkan bilangan pegawai dan menghantar pegawai berkursus supaya meningkatkan kemahiran dalam mengendalikan kes pindahan harga, terutama yang melibatkan transaksi rentas sempadan dengan izin cross-border transactions. Yang kedua, mengambil langkah memperluaskan asas cukai melalui program mesra hasil. Dan yang ketiga, mengambil langkah mempertingkatkan kesedaran cukai, menerusi program pembelajaran cukai supaya terus meningkatkan pematuhan di kalangan pembayar cukai. Seterusnya, apakah usaha-usaha kerajaan untuk meningkatkan pendapatan hasil negara bagi digunakan untuk mengurangkan beban rakyat? Antara langkah-langkah utama ialah menambah baik pentadbiran cukai supaya lebih cekap, meningkatkan penggunaan e-filing, meningkatkan pematuhan cukai, mempuaskan lagi asas cukai, memperteguh asas-asas ekonomi makro negara untuk meningkatkan lagi aktiviti ekonomi seperti pelancongan, perkhidmatan, keuntungan sektor swasta, seterusnya dapat menyumbang kepada peningkatan hasil kerajaan persekutuan.
Juga ditanyakan berapakah bilangan penjawat awam yang dijangka bersara secara pilihan. Setiap tahun dianggarkan sejumlah 3,500 pegawai perkhidmatan awam persekutuan dan negeri dan pekerja pihak berkuasa berkanun atau tempatan akan bersara secara pilihan. Antara sebab-sebab utama persaraan itu ialah untuk mengadakan perniagaan, mencuburi keusahawanan sekiranya lelaki atau bagi menumpukan perhatian kepada keluarga sekiranya perempuan. Seterusnya ditanyakan apakah usaha-usaha untuk memastikan ungguran mencapai tahap defisit 3% pada tahun 2015 dapat dicapai, ditanyakan oleh beberapa ahli yang berhormat. Kerajaan komited untuk mencapai sasaran defisit fiskal 3% ini dan bajet berimbang balance bajet pada tahun 2020. Selain itu, kerajaan juga komited untuk memastikan paras hutang sebagai peratusan KDNK tidak melebihi 55% dan perbelanjaan mengurus tidak melebihi hasil. Sebagai usaha untuk memperkukuhkan keuangan kerajaan dan memastikan kemampanan fiskal dalam jangka sederhana dan panjang, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan telah menubuhkan jawatan kuasa dasar fiskal, iaitu Fiscal Policy Committee pada 18 Jun 2013. Jawatan kuasa tersebut merupakan jawatan kuasa utama bagi pengurusan fiskal negara yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Jabatan Perdana Menteri, Ketua Setiausaha Negara, Gubernur Bank Negara, Ketua Setiausaha Perbendaharaan dan Ketua Pengarah EPU. Sehingga kini jawatan kuasa tersebut telah bermesyuarat sebanyak 2 kali. Antara peranan utama jawatan kuasa dasar fiskal adalah meneruskan strategi fiskal jangka masa sederhana dan panjang bagi mencapai sasaran fiskal, seperti tahap defisit dan hutang kerajaan yang lebih rendah dari tahun ke tahun. Seterusnya, mencapai sasaran bajet berimbang. Dari segi pengawalan perbelanjaan, strategi tersebut akan merangkumi langkah-langkah penjimatan berdasarkan value for money dengan izin, menambah baik targeting mechanism bagi pemberian bantuan keuangan pada kumpulan sasar, serta mengutamakan perbelanjaan ke atas program dan aktiviti yang produktif dan memberi kesan berganda yang tinggi. Selain daripada rasionalisasi subsidi, kerajaan juga sedang dalam proses melaksanakan dengan izin Outcome Based Budgeting OBB bagi memastikan perbelanjaan berhemah dan efektif. Pada masa ini, 3 kementerian terlibat dalam pelaksanaan OBB, iaitu Kementerian Kesihatan, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, dan Kementerian Keuangan. Pada masa hadapan, OBB akan dilaksanakan di setiap kementerian dan jabatan kerajaan. Mengenai pampasan tol dan jumlah... Muhammad, saya bangkit beberapa isu lain termasuk pemilihan semula DAP dan juga tentang saya dikatakan minta tweet zakat dan apakah tindakan MC dan sebagainya. Adakah semua ni akan dijawab? Ya, inilah perbekalan tambahan. Jadi kalau pemilihan ingin menumpukan, selesailah pergi DAP apa buat sini. Ingin menumpukan terlebih dahulu pada perkara-perkara pokok tentang perbekalan tambahan ini. Hal-hal parti dan sebagainya itu bukan tak penting, tapi saya setuju Muhammad. Kalau hal-hal DAP ni, apa yang saya setuju ialah tentang tindakan AOS. Bila nak beli surat? Yang tindakan AOS, agensi kerajaan yang apa yang mereka buat itu adalah keterlaluan. UMNO dah berubah, DAP bila berubah? Okey, nanti boleh ditimbulkan dalam masa jawatan kuasa hal-hal detail terperinci tanya masa jawatan kuasa. UMNO sudah berubah, DAP bila berubah? Ya, Mat. Ini bukan pasal kamu ada penipuan dalam pemilihan sisi. Ubahlah. Ya, Mat. Okey. Mengenai tol, jumlah kutipan tol bagi 28 buah lebuh raya bertol yang sedang beroperasi pada tahun 2012 adalah berjumlah 4.814 bilion. Namun demikian, hasil kutipan tol akan digunakan oleh syarikat-syarikat konsesi yang berkenaan untuk tujuan bayaran balik pinjaman, menampung kos perbelanjaan, kos operasi dan penyelenggaraan lebuh raya. Mengenai rasional pengurangan subsidi, kajian oleh YB Lenggong bertanya tentang rasionalisasi subsidi. Kajian oleh kerajaan menunjukkan pemberian subsidi tidak bersasar, di mana rakyat berpendapatan tinggi mendapat manfaat terbesar berbanding rakyat berpendapatan rendah. Rasionalisasi subsidi dapat menampankan kedudukan fiskal jangka panjang dan dapat mengurangkan penyeludupan. Kedudukan keuangan akan bertambah kukuh dan penjimatan akan digunakan untuk meneruskan program-program pembangunan negara yang akan membawa manfaat pada rakyat. Rasionalisasi subsidi akan jadi lebih tersasar pada golongan yang memerlukan. Sila. Ya, terima kasih Muhammad. Rasionalisasi subsidi minyak, alasan iaitu mengurangkan penyeludupan, rasa saya tidak kukuh sebab masih juga ada subsidi. Jadi bermakna apabila ada subsidi,
memang masih ada keuntungan di atas angin. Oleh kerana itu, apakah rasionalisasi ini juga merangkumi kepentingan masyarakat di luar bandar tu? Sebab apabila naik sikit, naik 20 sen 1 liter, tapi yang mengaut keuntungan ni pula transportation dia naikkan, makanan dia naikkan, jadi dia yang menggembur-gembur. Jadi seharusnya apabila ada kenaikan sebegini, satu kementerian ini harus berpakat semua, melihat, memantau, meninjau keadaan semasa. Ini dibiarkan, dan ada pula orang menegur di air keruh seperti si putih, mengatakan bahawa kerajaan tidak wajar menarik subsidi, seharusnya subsidi ditambah. Ini membangkanglah, yang membakar api di bawah. Jadi rakyat pula terikut-ikut. Jadi apakah apa langkah-langkah yang boleh meyakinkan rakyat bahawa rasionalisasi subsidi ini harus diterima dengan hati terbuka, dengan matlamat kerajaan memberi pembelaan yang sewajarnya dan memastikan bahawa tidak ada orang maut keuntungan macam di Sarawak, di Sabah, di luar bandar, bot dia naik baru 20 sen, tapi peningkatan kenaikannya 20%, 30%. Ini yang rakyat marah. Jadi pembangkang suka rakyat di luar bandar ni marah, sebab dia kata inilah peluang kita nak ganti kerajaan Barisan Nasional kalau rakyat luar bandar marah. Terima kasih. Terima kasih Kinabatangan. Jumlah subsidi keseluruhan yang ditanggung oleh kerajaan ialah 15% daripada bajet tahunan tahun 2013. Jumlahnya ialah 44 bilion. Jumlah subsidi pada tahun sudah hanya subsidi petroleum yang terdiri pada RON 95, diesel dan juga subsidi LPG ialah 24.7 bilion. Sementara pada tahun ini ialah 24.8 bilion. Kalau kita bagi dengan 12 berarti 2,000 juta sebulan ataupun 2 bilion sebulan. Bayangkan wang yang kita boleh gunakan dengan 2,000 juta itu. 2,000 juta itu tiap-tiap bulan kita boleh membina 2,000 Dewan Orang Ramai yang berharga 1 juta ringgit sebuah di 2,000 buah kampung. Dan 2,000 juta itu juga boleh membina 4 IPTA awam dengan harga 500 juta satu IPTA, 5 kali 4 2,000 juta, berarti ada 4 universiti tiap-tiap bulan, termasuk boleh dibuat di Kinabatangan dan juga Pontian. Dan 2,000 juta ini begitu besar maknanya kepada negara. Tetapi 2,000 juta ini terbakar hangus. Tiap-tiap bulan terbakar hangus wang itu, yang menyebabkan kita ingin merasionalisasikan subsidi itu. Inilah yang kita katakan bahawa kita bukan menaikkan harga minyak. Tetapi apabila saya sebut kerajaan tidak menaikkan harga minyak, pembangkang ketawakan saya. Sebenarnya saudara ahli-ahli yang berhormat, perkara yang benar kadang-kadang pahit untuk kita telan. Dia sebenarnya begini, yang kita turunkan ialah 20 sen subsidi, bukan kita naikkan harga minyak. Harga minyak ialah RM2.73. Harga minyak RM2.73. Itu harga RON 95. Tetapi RON 95 di Malaysia cuma RM2.10. Harga sebenar RON 95 ialah RM2.73. Tetapi harga di Malaysia ialah RM2.10. Bagaimana pula katakan kita menaikkan harga minyak? Kalau kita kata naik harga minyak ialah RM2.73, naik kepada RM2.93. RON 95 kalau dikatakan naik 20 sen, maksudnya ialah RM2.73 campur 20 sen, iaitu RM2.93. Namun harga RON 95 di Malaysia cuma RM2.10, bukan RM2.73. Bagaimana kita boleh mempengaruhi kadar harga minyak? Kadar harga minyak ditentukan oleh pasaran dunia. Harga brand itu ditentukan oleh pasaran dunia. Malaysia tidak ada kuasa untuk menentukan harga minyak dunia. Kenapa Malaysia tidak ada kuasa untuk menentukan harga minyak dunia? Kerana keluaran
minyak dunia, minyak Malaysia ialah Malaysia ada kuasa untuk tentukan harga minyak di Malaysia. 626,000 tong sahaja sehari. Sedangkan Saudi misalnya 11,720,000 tong sehari. Amerika 11,100,000 tong sehari. Rusia 10,300,000 tong sehari. China 4,400,000 tong sehari. Dan China telah menaikkan 5 kali. Saya maklumkan yang bawah mat. Cuba dengar dulu. Boleh dengar dulu. Kapal atau bising di belakang kapal. Duduk dulu boleh? Ya. Saya akan menyatakan apa yang ingin saya nyatakan. 5 kali harga minyak dinaikkan di negara China. Walaupun China mengeluarkan 4,400,000 tong sehari, kita hanya mengeluarkan 626,000 tong sehari. 4,400,000 tong sehari, 5 kali naik minyak, naik harga minyak di negara China, menyebabkan RON 95 harganya ialah RM4.55 di negara China, diesel RM4.25 di negara China. Jadi kita tidak menaikkan harga minyak kerana harga minyak ditentukan oleh pasaran. Saya ingin mengulang, RON 95 harganya sepatut RM2.73, tetapi di Malaysia cuma RM2.10. Bagaimana kata kita menaikkan harga RON 95? RON 95 kalau dinaikkan 20% maksudnya RM2.73 naik 20% jadi RM2.93. Namun RON 95 masih RM2.10, lebih rendah daripada harga pasaran. Tapi harga barang naik, harga barang naik. Boleh turun dan naikkan subsidi, kita tak boleh kawal harga minyak dulu. Bagi jalan yang memuat. Okey. Silakan. Ya, PJ yo. Masih yang betul. Saya tidak beringin untuk debate bahas dengan pihak menteri dengan semantics lah, sama ada harga di Malaysia tu harga yang pasaran ke bukan pasaran, tapi memang kerajaan di Malaysia boleh tetapkan harga minyak di Malaysia. So itu nombor satu. Nombor dua, soalan yang dibangkitkan oleh saya tadi, soalan yang dibangkitkan oleh Kinabatangan adalah masalah pokok penyeludupan. Isu penyeludupan tidak diselesaikan dan menteri tak jawab bertahun-tahun di Kuala Kedah, di Rantau Panjang, di Perlis, Kangga, Sabah, Sarawak. Penyeludupan berlaku secara berluasan dan ini telah pun mengakibatkan beratus-ratus juta yang hilang daripada subsidi yang diberikan oleh kerajaan. Sama subsidi ini dapat digunakan untuk bina sekolah, bina hospital, bina tadika dan lain-lain. Kenapa isu penyeludupan tidak dapat diatasi oleh pihak kerajaan, dan oleh kerana tidak dapat atasi, rakyat pula kena 20 sen kurangkan subsidi. Itu masalah pokok daripada yang dibangkitkan oleh Kinabatangan. Nombor dua, sikit saja, pihak menteri pula kata, sebelum ni saya lupa menteri yang mana, kata harga akan meningkat sebanyak 0.1% saja. Tapi kita dengar daripada Kinabatangan, di kampung juga transportation meningkat berkali ganda. So ini telah pun ada satu disjoint antara realiti dengan apa yang disebutkan oleh pihak kerajaan mengenai inflasi. Terima kasih. Menteri sikit. Menteri, boleh saya jawab dulu? Adakah perkara itu berkaitan? Saya juga terima kasih Menteri dan juga terima kasih Datuk Timbalan Speaker. Saya nak tanya, kalau Malaysia kita net exporter minyak ke luar negeri, kalau harga minyak naik, patutnya Malaysia untung besar. Dan patutnya Petronas untung lagi besar. Kenapa semua keuntungan itu tidak dikongsikan dengan rakyat, biar rakyat hidup dengan lebih baik? Kenapa potong subsidi? Ini soalan pertama. Soalan kedua adalah, kalau kita naikkan harga minyak kepada rakyat, kenapa tidak naikkan harga minyak kepada IPP yang kita jual kepada mereka? Kenapa subsidi kepada IPP masih dikekalkan, tetapi rakyat pula dimangsakan? Saya minta penjelasan Menteri. Muhammad, sikit ya, soalan pokok tadi. Memang betul, iaitu apabila kita gagal mengawal penyeludupan, mesti ada punca dia. Dan saya dimaklumkan bahawa KPDNK kita telah mencadangkan kepada Kementerian Keuangan untuk melaksanakan sistem maka untuk dilaksanakan supaya penyeludupan dapat dielakkan, tetapi Kementerian Keuangan tolak pula. Jadi apa inilah yang berlaku penyeludupan? Saya tidak faham, di antara kerajaan dengan kerajaan pun tak ada persefahaman.
Jadi Yang Berhormat kena tengoklah perkara ini. Ini kita bincang soal supplementary budget, tapi masalah penyudupan pun kita tidak boleh selesai. Inilah yang pembangkang mengaut keuntungan. Jadi ini kita harus fikir apa yang penting kita selesaikan isu itu. Pembangkang saja. Dia mengaut keuntungan politik, itulah mengaut keuntungan namanya. Dia bakar orang di bawah. Jadi kita selesaikan isu penyeludupan. Simak cadangan daripada kementerian, di antara kementerian. Kalau perlu, kalau betul, maka bagilah apa nak masalah. Ya, ramai yang bangun yang Ahmad. Bagi saya jawab dululah. Ya. Jadi adik, ini perkara bagi saya jawab dulu. Bayan Baru, PJ Utara dan Kinabatangan mengenai penyeludupan. Dan soalan ini juga telah ditimbulkan sebelum ini dalam soalan lisan 3 hari yang sudah, dan kementerian yang berkaitan telah menjawab. Menterinya sendiri yang menjawab, ya. Dan saya juga ingin memaklumkan bahawa perkara ini telah dibincangkan dengan terperinci di kabinet, dan antara perkara-perkara yang penting yang kita akan lakukan ialah bagaimana kita perlu bersepadu antara termasuk SPRM juga, PDRM, SPRM, APMM, Agensi Penguatkuasaan Maritim, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, Polis Diraja Malaysia, begitu juga pihak kastam, semua sekali, termasuklah TLDM juga kemungkinan akan dilibatkan secara bersepadu untuk kita memberhentikan penyeludupan minyak ini. Kenapa berlaku penyeludupan minyak? Ini disebabkan kerana subsidi kita yang terlalu tinggi. Akibat daripada itu, oleh kerana itu berlaku motivasi pada penyeludup untuk menjual kepada negara-negara jiran. Kalau harganya sama dengan harga pasaran, dan sama dengan negara-negara sekitar, maka tidak akan ada penyeludupan. Walaupun begitu, kita akan terus berikan subsidi kerana kita amat simpati dan prihatin pada rakyat. Itu sebab RON 95 masih ada lagi subsidi 63 sen 1 liter. Kita cuma turunkan daripada 83 sen turun kepada 63 sen, dan masih ada lagi subsidi untuk diesel. Kita cuma turunkan daripada RM1 kepada 80 sen. Sepatutnya diesel harganya ialah RM2.80. Kita tidak naikkan harga diesel. Kalau kita naikkan harga diesel, maksudnya RM2.80 campur 2 posen RM3, tapi harga diesel cuma RM2. Oleh kerana itu, kita tidak menaikkan harga minyak. Yang kita buat ialah kita menurunkan subsidi supaya subsidi tersasar itu akan menjadi subsidi yang bersasar ataupun targeted subsidi. Speaker, Menteri. Ya, ramai Speaker, soalan yang berkaitan. berkaitan. Speaker, ya. Terima kasih, Speaker. Saya cuma nak mendapatkan sedikit penjelasan daripada Menteri berkenaan dengan cara-cara untuk meringankan beban pengguna, khususnya apabila berlaku kenaikan harga minyak. Dulu kita pernah dengar bahawa Petronas pernah memberi komitmen untuk membanyakkan pusat-pusat jualan NGV. Tetapi sekarang ni kita tengok pusat-pusat jualan gas NGV untuk kegunaan kenderaan tidak begitu ada banyak. Jadi apakah pendirian kerajaan berkenaan dengan hal ini, dan apakah pendirian Petronas berkaitan dengan janji tadi? Terima kasih. Yang Berhormat, tidak jelas. Berkaitan? Sikit-sikit. Saya tertarik dengan berkaitan, silakan. Yang penyelesaian perkara yang boleh kita dapat kalau daripada penjimatan subsidi tadi. 2008 RON 97 naik harga, kita jibat 13 bilion. Kita tak tengok berkesan apa, sekolah banyak ke, perbaikan jalan ke. Apakah yang boleh kita dapat daripada penjimatan 3.3 bilion yang pengurangan subsidi? Kita tidak mahu nak berdebat mengenai verbal gymnastik, tak naik harga, turun harga, tidak mahu. Tapi figures daripada kerajaan mengatakan bahawa barangan hanya naik 1%. Tetapi kita tengok di kampung-kampung harga akan semua naik. Sehingga kan kasut bata di Rauk naik RM3 sepasang. Terima kasih. Menteri. Seperti ya. Terima kasih. Datuk Yang Ketua, apabila kita menarik balik 2% subsidi ini, maka di kawasan luar bandar seperti kawasan saya dan lain-lain, barang begitu mendadak naik. Seperti kopi O di kedai kopi 2% juga naik. Dan harga tambang Bot Express pergi ke luar bandar naik RM5. Walaupun
walaupun gula belum ditarik balik subsidinya, air kopi dah naik. Ya, apa yang kita perlukan di sini yang mengaut keuntungan ini adalah Subsidi kopi peniaga yang disebabkan tarik balik 20% ini. Apakah daripada penarikan 20% ini menguntungkan kepada masyarakat di luar bandar? Terima kasih. Terima kasih Si Buti, Tasik Glogor dan juga Raub. Pertama, Tasik Glogor tentang NGV. Kita dipahamkan oleh Petronas kos untuk mewujudkan satu stesen NGV itu adalah tinggi. Jadi oleh kerana itu sabar lu. Sabar. Boleh sabar. Duduk dulu deh. NGV Tasik Glogor, saya dipahamkan oleh Petronas bahawa kos untuk mewujudkan satu stesen NGV itu tinggi. Oleh kerana itu tidak banyak lagi stesen NGV diwujudkan oleh Petronas, namun kita akan maklumkan pada Petronas supaya NGV ini ditambah lagi bilangan stesen-nya. Mengenai Raub, penjimatan ialah 1.1 bilion pada tahun ini. Untuk tahun hadapan ialah 3.3 bilion, jumlahnya 4.4 bilion, dan telah diumumkan oleh Perdana Menteri bahawa penjimatan subsidi itu akan kita gunakan bagi menambah BRIM daripada 500 ke angka yang tertentu, daripada 250 ke angka yang tertentu untuk BRIM bujang, 250 ke angka yang tertentu, 500 untuk BRIM isi rumah ke angka yang tertentu. Kita tunggu pada 25 bulan 10, penyematan itu antaranya akan digunakan untuk menambah BRIM, dan saya kira BRIM ini menakutkan pembangkang kerana BRIM ini rakyat suka, bukan begitu? Kemudian tentang Si Buti, kita telah menyatakan tadi bahawa apa yang dibuat oleh kerajaan ini adalah untuk masa depan negara. Kita inginkan subsidi yang bersasar, bukan subsidi yang tersasar. Ingin saya maklumkan di sini bahawa berdasarkan jumlah perbelanjaan keseluruhan isi rumah di Malaysia ke atas petrol RON 95, hanya 30% disumbangkan oleh kumpulan isi rumah yang berpendapatan kurang daripada RM3,000 sebulan. Kajian oleh Tabung Keuangan Antarabangsa mendapati di seluruh dunia manfaat subsidi petrol kepada rakyat mengikut pendapatan isi rumah adalah sangat regresif. Lebih 80% daripada manfaat subsidi petrol dinikmati golongan 40% isi rumah berpendapatan tinggi. Jadi dengan perkataan daripada dua kajian itu menunjukkan bahawa subsidi ini dinikmati oleh mereka yang lebih berpendapatan tinggi dibanding dengan mereka yang berpendapatan rendah. Oleh kerana itu kita kurangkan pemberian subsidi supaya wang 44 bilion itu, dan untuk tahun-tahun seterusnya wang itu daripada digunakan oleh orang kaya yang begitu banyak kereta mewah dan sebagainya, kita ambil dan kita berikan kepada golongan yang berpendapatan rendah. Saya rasa ahli yang berhormat di sini bersetuju tentang apa yang dibuat oleh kerajaan itu. Menteri, Timbalan Menteri, yang berhormat minta penjelasan. Ramai bangun yang hormat, nak bagi jalan lagi. Yang berhormat, boleh. Okey, terima kasih yang berhormat, terima kasih Dato' Ketua. Yang soalan saya mengenai dengan penyelidikan, minta pengesahan Menteri, nyatakan apakah sebabnya penggunaan pewarna diesel diberhentikan. Saya difahamkan bahawa pewarna diesel ini memang berkesan dari segi untuk menandangi penyelidikan daripada sindiket-sindiket. Walaupun Timbalan Menteri ada menjawab yesterday, semalam, ada langkah-langkah yang dijalankan kerajaan untuk menandangi penghidupan ini, diesel ini. Tapi saya difahamkan di Sarawak, di negeri Sarawak, bahawa penjualan diesel tiada subsidi di Sarawak adalah begitu minimum, terutamanya apabila cara pengesahan ini diberhentikan, iaitu menggunakan pewarna. Jadi jika itu benar, ini jelas penjualan haram adalah begitu meleluasa sekali di Sarawak. Jadi berapakah jumlah diesel, kalau dapat minta jawapan daripada Menteri, yang tiada subsidi dan ada subsidi yang telah pun dijual terutamanya di Sarawak apabila cara ini dihentikan? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Tadi Yang Berhormat Kepala Menteri beritahu bahawa kita kurangkan subsidi, kemudian kita beri BRIM 3-4 bilion dan sebagainya, kita beri BRIM. Subsidi minyak ni
antara yang dapat subsidi minyak sebelum ni bukan orang kaya saja. Orang miskin pun dapat. Betul tak? Orang miskin, orang yang dapat BRIM tu pun, dia dapat harga minyak murah lah sebelum ni. Sekarang, dia dapat harga minyak tinggi. Sama macam mana orang kaya. Cuma dia dapat BRIM. Ambil duit dalam paket dia, iaitu duit subsidi minyak ni, kemudian bagi BRIM. Duit hak yang dia dah dapat dah. Tetapi duit itu dia terpaksa tampung untuk bayar harga minyak yang tinggi dan juga harga barang yang tinggi pun tidak mencukupi. Terima kasih. Tadi saya tidak menjawab lagi tentang kinabatangan secara keseluruhan. Apakah bantuan-bantuan yang kita patut bagi kepada orang-orang di luar bandar khasnya begitu juga ditimbulkan oleh beberapa ahli berhormat yang lain. Saya ingin baca di sinilah antara bantuan-bantuannya. Selain pada petrol 95 yang 63 sen subsidi kerajaan, diesel 80 sen subsidi kerajaan, gula sepatutnya RM2.84, tetapi rakyat bayar RM2.50. 34 sen adalah subsidi kerajaan untuk 1 kilo gula. Tepung gandum sepatutnya harga sebenar RM2.06, tetapi rakyat bayar cuma RM1.35. Subsidi kerajaan 71 sen 1 kilo tepung gandum. Minyak masak harga sebenar RM4.75, pengguna bayar cuma RM2.50, subsidi kerajaan RM2.25. LPG 14 kilo harga sebenar RM52.14, pengguna bayar cuma RM26.60. Subsidi kerajaan untuk 1 tong LPG 14 kilo ialah RM25.54. Semuanya ini menunjukkan bahawa Kerajaan Barisan Nasional adalah kerajaan yang cukup prihatin kepada rakyat di seluruh negara Malaysia. Mengenai tentang pewarnaan diesel dan juga kinabatangan, perkara ini adalah perkara teknikal. Saya akan minta kepada kementerian berkaitan untuk memberikan jawapan bertulis kepada kedua-dua ahli yang berhormat tentang pewarnaan diesel. Mengenai pokok sena tentang penggunaan, ingin saya ulang sekali lagi. Saya ingin mengulang sekali lagi, berdasarkan jumlah perbelanjaan keseluruhan isi rumah di Malaysia ke atas petrol RON 95, hanya 30% disumbangkan oleh kumpulan isi rumah yang berpendapatan kurang daripada 3,000 sebulan. Dengan lain perkataan, golongan yang berpendapatan lebih pada 3,000 sebulan itu adalah 70% daripada sumbangan perbelanjaan keseluruhan isi rumahnya. Jadi apa yang saya ingin masukkan di sini ialah segala subsidi petrol diesel itu lebih memberi manfaat pada golongan yang berpendapatan tinggi dibanding dengan golongan yang berpendapatan rendah yang menggunakan penggunaan petrol dan dieselnya dalam jumlah yang amat sedikit jika kita bandingkan dengan mereka yang menggunakan kereta 5 buah BMW, 5 buah Mercedes dan sebagainya itu dibanding dengan orang kampung yang hanya menggunakan sedikit sahaja, iaitu motosikal dan juga kereta-kereta yang berkuasa rendah. Minta penjelasan. Ya, Tebal Menteri. Apa definisi yang kita akan gunakan? Sama ada kita nak kata kenaikan harga minyak ataupun pemberian subsidi, kesannya adalah sama, iaitu ia akan menyebabkan inflasi. Inflasi tetap akan wujud. Kita tak boleh melawan inflasi. Sekarang kita tahu, selepas kenaikan 20 sen ataupun selepas tarik balik subsidi 20 sen, semua barang-barang sudah naik. Dan ini, kenaikan harga barang-barang ini ataupun inflasi ini, dia tak kira orang kaya dan orang miskin. Seluruh rakyat Malaysia akan kena. Yang paling teruk ialah orang miskin, sebab pendapatan mereka terlalu rendah. Bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ini selepas kenaikan harga ataupun pengurangan subsidi ini? Terima kasih kepada Batu Gajah. Antara langkah-langkah yang dilaksanakan untuk meminimumkan tekanan inflasi kepada rakyat. Pertama, kementerian berkaitan adalah meningkatkan penguatkuasaan pemantauan harga barangan keperluan asas. Yang kedua, kementerian berkaitan KPDN KK sedang menjalankan pemeriksaan secara fizikal di premis perniagaan bagi memantau pengeluar atau peniaga yang mengambil kesempatan mengaut keuntungan berlebihan serta kegiatan menyorok barangan. Yang ketiga,
pemberian subsidi elektrik kepada rakyat miskin bagi menampung bil bulanan yang tidak melebihi RM20 sebulan berjumlah RM150 juta setahun. Seterusnya ialah kementerian berkenaan akan melaksanakan dan memastikan dilaksanakan Akta Kawalan Harga dan anti pencatutan 2011 hendaklah dilaksanakan dengan sewajarnya, dan seterusnya kerajaan akan memperluas produk Satu Malaysia seperti Kedai Rakyat Satu Malaysia, Klinik Rakyat Satu Malaysia, Menu Rakyat Satu Malaysia sebagai tempat-tempat pilihan untuk mereka memberikan dan membeli barangan-barangan. Tuan Yang Pertua, saya ingin meneruskan tentang perkara lain. Tadi telah disebut oleh PJ Utara dan juga disambung oleh Shah Alam mengenai GST. Cukai barang dan perkhidmatan atau lebih dikenali sebagai Goods and Services Tax, GST, adalah satu sistem percukaian yang amat efisien dan telah dilaksanakan di 100 buah negara. 160 buah negara. GST yang dicadangkan bukanlah satu cukai baru atau cukai tambahan, tetapi ia adalah bagi menggantikan dua cukai. Sekarang ini kita ada dua cukai. Satu cukai jualan 10% dan cukai perkhidmatan 16%. Ya. Kedua-dua cukai ini telah dilaksanakan semenjak tahun 1972 dan 1975, mempunyai pelbagai kelemahan, termasuk kelemahan yang disebabkan oleh sistem percukaian itu sendiri. Antara kelemahan yang dikenal pasti adalah pengenaan cukai berganda yang menyebabkan pengguna terpaksa membayar harga yang lebih tinggi dan aktiviti pemindahan harga, transfer pricing, dengan izin yang memberi kesan pada kutipan hasil. Dengan erti kata lain, kedua-dua pihak iaitu kerajaan dan rakyat mengalami kerugian dengan meneruskan sistem percukaian sekarang. Dengan terlaksananya GST yang terbukti lebih telus, efisien dan mesra peniaga, kesemua pihak akan menikmati faedah kerana sifat semula jadi GST yang merupakan self-policing system. Untuk makluman ahli yang berhormat, model GST yang bakal dilaksanakan di Malaysia akan mengambil kira kepentingan dan keperluan semua lapisan masyarakat. Antara perkara yang dicadangkan adalah barangan keperluan asas tidak akan dikenakan GST, yang mana antara contoh barangan tersebut adalah beras, tak akan dikenakan GST, gula, tepung, minyak masak, bawang, sayur-sayuran, daging, ikan, serta bekalan air dan elektrik pada tahap yang tertentu. Selain daripada itu, perkhidmatan asas seperti pengangkutan awam darat, air, tol lebuh raya, perkhidmatan kesihatan, pendidikan swasta, pembelian penyewaan rumah juga akan dikecualikan daripada GST. Manakala perkhidmatan yang disediakan kerajaan seperti pendidikan, kesihatan, penyewaan lesen dan seumpamanya juga tidak akan dikenakan GST. Itu mengenai apa yang dibangkitkan oleh PJ Utara dan dibuat celahan oleh Shah Alam. PJ Utara Bahasa. Sila. Terima kasih Menteri. Nombor satu, walaupun ada barangan-barangan asas yang tidak akan dikenakan GST bila dijual kepada pihak pengguna, tetapi bahan-bahan yang digunakan untuk memperbuat ataupun mengeluarkan barang-barangan ini juga akan dikenakan GST. Bila saya tanam padi, baja yang saya beli akan dikenakan GST. Bila saya pakai sistem pengangkutan untuk membawa padi ini ke pasar, ia akan dikenakan GST juga. So, tidak boleh dikatakan bahawa asalkan barang-barangan asas tidak dikenakan GST, harga barang-barang ini tidak akan meningkat. So, ia akan terbabit dan ia akan menjadikan kesan inflasi. Nombor dua, alasan bahawa ianya hanya merupakan satu gantian kepada sistem pencukaian sekarang tidak wajar, kerana matlamat untuk menjalankan sistem GST adalah untuk meningkatkan hasil kepada kerajaan berlipat ganda. So kalau ianya hanya digunakan untuk mengganti sistem yang lama SST, ia tidak akan menjadikan peningkatan hasil kepada kerajaan dengan banyak. So perkara ini merupakan sudah dilihat oleh pihak rakyat sebagai satu muslihat supaya kerajaan dapat meningkatkan GST, dan akibat peningkatan GST ini ianya akan memberatkan lagi beban kepada rakyat jelata. Kita akan mengadakan taklimat khas dengan detail dan terperinci mengenai GST ini pada semua ahli Dewan Rakyat apabila tiba waktunya. Dan segala perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat, perkara yang terperinci akan kita jawab oleh pakar GST, dan kita tunggulah apabila tiba masanya. Dan sama ada GST itu akan dilaksanakan tahun depan, tahun 2015, itu kita tunggu pengumuman yang akan dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan
pada 25 bulan 10 nanti. Ada ramai lagi ahli yang berhormat yang memberikan cadangan-cadangan yang baik. Jasin misalnya telah saya jawab sebahagiannya. Pokok senang menyatakan tentang dua perkara penting, iaitu Amanah Ikhtiar Malaysia dan juga mengenai AES. Selepas ini saya minta Pokok Senang jumpa di luar, saya akan bagi jawapan bertulis segera terus kepada Pokok Senang. Lepas ni, tak apalah. Dan kemudian mengenai Lenggong, IPG di bawah satu bumbung untuk menjadi satu universiti, itu telah diumumkan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Kemudian program-program bantu orang miskin yang lebih praktikal kita ambil perhatian. Seterusnya disebut oleh PJ Utara telah saya jawab mengenai KPDNKK, APMM, PDRM, SPRM. Hendaklah melakukan usaha bersepadu bersama UPP Custom untuk menurunkan kadar penyeludupan petrol dan diesel. Dan kita juga sebagaimana saya sebut tadi memberikan subsidi elektrik 150 juta setahun untuk rakyat yang bilnya RM20 dan ke bawah. Tuaran menyokong supaya penurunan subsidi ini, tetapi segala perkaranya hendaklah ditumpukan dan diberikan untuk infra negeri Sabah. Kita akan ambil tindakan tentang perkara itu. Tuaran juga menyebut tentang allowance guru, ya, rumah-rumah guru kosong, sekolah-sekolah daif, kelengkapan sistem pelaksanaan. Tiap-tiap tahun dalam bajet kita, Kementerian Pelajaran, Kementerian Pendidikan menerima bajet yang tinggi, dan tentunya perkara ini akan diambil perhatian dari semasa ke semasa. Kuala Langat disambung oleh Kelang mengenai penjawat awam kontrak perlulah ditetapkan 49,000 orang, swasta 4.2 juta orang. Sekarang ini 1.4 juta penjawat awam yang ada dalam negara kita, dan emolument untuk penjawat awam 1.4 juta orang ini ialah 58.6 bilion ringgit setahun, atau 29% daripada seluruh bajet negara. Saya pernah menjadi pegawai kontrak untuk makluman ahli yang berhormat Kuala Langat. Untuk beberapa jabatan saya menjadi pegawai kontrak, dan saya memahami apa yang dimaksudkan oleh Kuala Langat, bagaimana pegawai kontrak ini tidak mendapat perhatian yang sewajarnya. Saya pernah menjadi pegawai kontrak di 4 buah jabatan, dan saya memahami sangat, dan saya di antara orang yang pertama sekali menyokong jika pegawai kontrak 49,000 ini menjadi tetap. Tetapi kita ingin melihat apakah keupayaan kerajaan, dan kita memang berhasrat seberapa boleh mereka yang telah berada dalam sistem penjawat awam itu meneruskan dalam jawatan mereka sebagai penjawat awam daripada kontrak menjadi tetap. Parit pula memberikan cadangan-cadangan yang baik mengenai pesara tentera yang tak berpencen. Kita ingin cadangkan supaya pesara tentera yang tidak berpencen ini dikursuskan, terutama dalam bidang perniagaan. Eloklah mereka mendapat peluang-peluang perniagaan, dan mereka juga boleh mendapat peluang-peluang permodalan daripada tekun yang dinaikkan kepada 700 juta tambahan ringgit Malaysia, dan amanah ikhtiar 300 juta ringgit Malaysia. Kemudian Parit juga memberikan cadangan beri tanah, umur persaraan hendaklah ditingkatkan, perumahan KWSP, ribat bil elektrik, peruntukan pembakian, peningkatan nilai akademik, semuanya kita ambil perhatian. Hulu Langat, seorang yang pakar tentang bidangnya, menyebut tentang air, pusat penapisan, tenaga boleh diperbaharui, biomas, solar, bangunan-bangunan kerajaan, pasang alat dana kuasa solar ini. Kita mengambil perhatian yang baik atas cadangan yang baik daripada Hulu Langat. Celahan Temerloh mengenai pembaikan paip air, saya ingin maklumkan bahawa di Pahang sahaja Felda membantu lebih kurang 200 juta ringgit dalam 2 tahun yang sudah untuk membantu supaya kos operasi pembaikan supaya non-revenue water NRW dan juga paip yang bocor dan pecah dan sebagainya diperbaiki di seluruh negeri Pahang. Tenom menyebut tentang kenapa 2 pusat pinjaman perumahan dipindah daripada Kuching, Kota Kinabalu ke Putrajaya. Untuk makluman Yang Berhormat Tenom, bahawa segalanya sekarang ini boleh kita lakukan online, dan kita sedang memperkasakan online sistem dari segi pinjaman perumahan, dan semoga perkara ini boleh membantu
walaupun telah berpindah daripada Kuching dan juga Kota Kinabalu. Kepong menyatakan bahawa PM di San Francisco tentang rasuah dan masa depan, kita akan terus memberikan komitmen yang tinggi terhadap SPRM dan mengenai pelan pembangunan pendidikan jadi hub dunia itu juga kita ambil perhatian. Dan kanwit mengenai harga tinggi di pedalaman, memang kita berikan subsidi yang tertentu supaya harga sama bekalan-bekalan makanan yang tertentu kepada Sabah dan Sarawak dengan Semenanjung, dan kita telah memberikan subsidi yang tertentu, dan perkara leakages ataupun kebocoran tentang subsidi ini akan kita ambil perhatian. Saya kira itulah perkara yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Yang Ketua. Terima kasih Yang Hormat. Yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada Majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Yang berhormat yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak, lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama Satu Akta bagi menggunakan sejumlah